Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hari ini hari Khamis, pukul 4.30. Kalau kat sini pukul 4.35. Kita Alhamdulillah 5 minit sahaja kita lewat. So 4.30 kita dah boleh mula. Dan tajuk hari ini adalah sambungan daripada semalam. Semalam adalah cell division. Dan hari ini adalah inheritance. Bagi chapter 5. So inheritance ni adalah dalam Melayu apa? Inheritance adalah turun-temurun. Maksudnya keturunan. Kita ciri-ciri yang terdapat pada kita tu kita dapat daripada mak dan ayah kita. Macam mana proses tu boleh berlaku. Okay, so kita start dengan inheritance. Okay, inheritance in human, the transmission of certain characteristics from the parents to the children is known as inheritance. So kalau ayah kamu rambut kerinting, so mak kamu rambut lurus, lepas tu kamu dapat rambut kerinting, so maksudnya pemindahan ciri-ciri ayah kamu dengan mak kamu tu kepada kamu adalah kita panggil inheritance. Okay, so kalau kita tengok macam semalam, okay, macam mana inheritance ni boleh berlaku turun-temurun daripada mak kepada ayah, daripada nenek dulu, nenek, mak, lepas tu kepada kita kan. Okay, so sebab dalam sel kita ni ada kromosom, dan dalam kromosom ada DNA, dan DNA ni membawa genetik, dan gen ni menyebabkan kita punya ciri-ciri tu terbentuk. Okay, so genes are the basic units of the inheritance found in the chromosomes. A pair of genes at the same locus or position in the homologous chromosomes will control one trait of the organism. The pair of genes of the same locus is known as allele. Semalam kan kita belajar kromosom ni ada yang homologous kan? Maksudnya dia kena berpasangan. Kenapa kena berpasangan? Bila dia berpasangan barulah satu trait tu akan terbentuk. So kan kita belajar kromosom ni adalah rantaian panjang DNA kan, rantaian panjang DNA, dan sebahagian DNA itu akan menunjukkan trait dan sebahagian DNA itu adalah kalau tempat yang sama the pair of genes at the same locus known as allele. Okay, tak apa, kamu tengok gambar dia baru kamu faham. Okay, kita beritahu terms dulu. So genes, so kita ada trait. Okay, trait a genetically determined characteristic. Contohnya eye color. Okay, eye color untuk Asian apa dia? Eye color untuk Asian dekat chart. Okay, very good. Black ataupun dark chocolate kan? Okay. Lepas tu type of hair, curly or straight. Lepas tu type of earlobes, ability to roll the tongue, and the presence of dimples. Itu adalah some of the characteristic. So kita panggil dia trait. Okay, contoh trait humans adalah hair color, skin color, blood types. So kalau parents kamu A, ayah kamu A, mak kamu B, kamu darah apa? Kamu kena tengok macam tu. Contohnya mak saya O, ayah saya A. So saya tak mungkin dapat darah B. Kalau saya dapat darah B, maksudnya saya bukan anak mak ayah saya. Macam tu. So daripada jenis darah pun kita boleh tentukan keturunan. So body height, left-handed or right-handed pun traits boleh keturunan, and eyebrows. Ini saya nak, ni terms baru alleles. Alleles ni macam pelik Nanti saya tunjukkan gambar dia. Alleles can be found in the dominant or recessive forms. Okay. Ada dua perkataan lagi. So tadi kita belajar perkataan gene, kita dah tahu. Kita dah tahu trait. Trait adalah karakteristik. Lepas tu kita belajar perkataan baru iaitu allele. Alleles. Dan kita kena tahu perkataan dominant dan recessive. Okay.
So allele can be found in a dominant or recessive forms. Okay, nanti saya akan terangkan. The characteristic that are controlled by the dominant allele will be shown, whereas the recessive allele will be covered. Nanti saya terangkan ayat ya. The recessive allele will only show the characteristic it controls when the dominant allele is absent. Recessive characteristic will only be shown when both alleles are recessive. Okey, tunggu sekejap. Nanti saya terangkan. Sekejap ya. Okey, saya tunjuk ni. So, kita belajar semalam. Ini adalah bentuk kromosom kan. Dan kromosom sebenarnya adalah DNA yang sangat panjang disusun dalam bentuk X. Okey. So, kalau kawasan yang sama adalah kita panggil dia yang control trait, kita panggil dia allele. So, dekat kawasan yang warna hijau ni, dengan warna hijau ni, dia adalah allele yang control eye color. Okey. Lepas tu kat kawasan ni pula yang control blood type. Dekat kawasan kaki sini pula dia control hair color. Lepas tu yang kawasan ni pula allele ni pula dia control type of hair. Maksudnya dia curly ataupun straight. Lepas tu kalau kamu nampak dia ada huruf besar dengan huruf kecil. Huruf besar dengan huruf kecil ni sangat penting. Okey, sebab huruf besar ni mewakili dominant dan huruf kecil ini mewakili recessive. So kamu anggap dominan ni kuat dan recessive ni lemah. Tapi huruf ni kena sama I besar, I kecil. So maksudnya dia adalah mewakili satu trait yang sama. Contohnya I ni mewakili eye color. So I besar mungkin eye color dia dark, coklat tu. Okay, dark brown. Lepas tu I kecil ni mungkin adalah blue color. So bila ada huruf besar, I besar ni akan ditunjukkan sifatnya. Okay, so I besar ni adalah dark brown dan I kecil ni adalah blue color. So siapa yang menang? Dark brown ke atau blue color? Dark brown. So anak dia akan dark brown sebab ada huruf besar ni. Dominan tu akan ditunjukkan sebab ada huruf tu. Boleh faham tak ni? So kalaulah nak dapat anak huruf kecil, allele ni control trait tu. Receiver mana receiver? Okay. Okay, kalaulah macam recessive. Okay. So contohnya, kalau nak dapat anak yang warna biru, so I tu kena dua-dua kecil. Barulah boleh nampak sifat dia. Sebab dia dominan ni, dia akan menunjukkan sifat dia kalau dia hadir. Kalau dia tak hadir, barulah sifat dia akan tenggelam. So kalau dua-dua huruf I kecil, barulah anak tu adalah mata dia warna biru. Itu contoh. So kalau I besar tu mungkin datang daripada mak, I kecil tu datang daripada ayah. Macam tu. Ya, dominan tu maksudnya dia akan tunjukkan ciri tu. Okay. So contoh lain adalah hair color ni. Ada huruf H besar, ada huruf H kecil. So H besar ni mungkin kalau black hair. Kalau H kecil ni mungkin brown hair. Kalau kedua-dua besar, so apa dia punya ciri-ciri dia? Mesti nak tunjukkan ciri yang kedua-dua tu. Maksudnya kalau dia I besar, warna dia memang confirm hitam lah. Ya. Okay. So maksudnya ciri yang huruf kecil ni ataupun recessive ni akan ditunjukkan kalau dia tak ada dominan. Bila dominan dia absent, barulah ciri yang huruf kecil ni boleh ditunjukkan. So setiap ini kita panggil allele. Kawasan ni kita panggil allele. So dia kena berpasangan, barulah trait tu dapat ditunjukkan. Okay, boleh tak bezakan dominan dengan recessive? Dominan ni yang kuat, yang memang kalau kau ada, dia akan jadi benda tu. Okay, nanti saya akan tunjukkan gambar rajah inheritance. Sekejap. Okay, so ini memang kena hafal. So dominant trait dengan recessive trait ni kena hafal. So kalau antara black dengan blonde hair, black hair lagi kuat. Biasanya huruf besar. Dominan biasanya huruf besar.
besar. Kita wakilkan dengan huruf besar. Okey, resesif ni maksudnya kalau dia dua-dua huruf dia kecil, baru ciri dia akan ditunjukkan. Okey, contohnya kalau black hair adalah H besar. Okey, saya tunjukkan dalam gambar dekat pin je Dekat pin. Dekat pin. Okey. Kalaulah H besar ni maksudnya adalah black hair dan H kecil ni maksudnya blonde hair. Okey. Boleh tak kamu beritahu saya apakah trait dekat anak tu kalau dia H besar, H kecil? Okey, apa dia punya trait dia? Okey, very good. Dia akan jadi ciri dia adalah black hair. Sebab dia ada huruf H besar ni. Dia yang akan menenggelamkan ciri yang blonde tu. Okey, kalau saya buat H kecil, apa dia punya ciri anak dia? Kalau H kecil, okey, dia akan jadi blonde. Tapi kalau dia dua-dua H besar, confirm lah dia black sebab tak ada ciri-ciri blonde. Okay, very good Okay, saya nampak kamu faham. So, dia kena berpasangan barulah trait tu akan ditunjukkan So, huruf yang resesif ni, dia akan boleh ditunjukkan cirinya kalau yang dominan dia absent. Itu yang penting kamu nak kena faham konsep dia. Dominan dia absent atau dominan tak ada, barulah resesif boleh tunjukkan sifat dia. Okay, so antara black dengan blonde, black lagi menang. Antara normal color vision dengan color blind, dominan yang akan menang. Maksudnya, kalau ada je trait yang dominan, dia akan cover yang color blind. So, maksudnya dia kena kedua-dua huruf terkecil, barulah dia jadi color blind. Okay, free earlobes dengan attached earlobes. Lepas tu ability to free earlobes ni adalah dominan. Cuba tengok telinga kamu. Rasa telinga kamu tu. Dia free ke atau attached? Saya punya attached. Oh, recessive Okay. So, kalau kamu rasa telinga kamu, kalau free tu ada dominan. Ramai orang dominan Macam nak tahu? Okay, macam mana rupa dia? Sekejap saya tengok gambar earlobes ni. Ni. Sekejap tengok gambar ni. Ni. Yang ni attached. Yang ni free. Dia macam bukannya yang ada anting-anting ni free. Macam dia sangat bebas. Bukan Tak ada kaitan dengan cuping. Ada cuping. Cuping tak ada cuping kan? Okay, very good. So yang ada cuping adalah dominant. Yang tak ada cuping adalah recessive. Okay. Nanti kamu check dekat cermin nanti. Kalau kau ada cermin ke, kamu check. Okay, lepas tu ability to roll tongue. Okay, siapa boleh roll tongue? Saya boleh? Roll tongue. So, maksudnya dominannya, seramai orang akan boleh roll tongue. Anissa tak boleh? Okay, ability to roll tongue tu adalah recessive. So, maksudnya Safia recessive lah. Dua-dua mak ayah dia mungkin lah tak boleh. Saya tak boleh kata. Ataupun dia bawa genetik tu. Okay. Ini adalah black hair. Black hair adalah dominant. Maksudnya ayah kamu dia bawa allele yang recessive juga. Dia pembawa je. Dia ada H kecil. Okay, ini adalah blonde hair. Okay, blonde hair dia dominant ke recessive? Okay, very good. Macam Mak Saleh, memang Mak Saleh pun. Okay. Kalau kamu color blind, kamu tak nampak ni. Nampak tak ni? Ni nombor berapa ni? Siapa boleh sebut nombor ni? Maksudnya dia color, dia tak color blind. Okay. So kalau color, tapi biasanya perempuan dia susah nak color blind. Dia lelaki selalu color blind. Sebab sifat tu diletakkan pada X kromosom
Okay. Ini colorblind. Ini ada tadi earlobes, free dengan attached. Okay, so free adalah dominant, attached adalah recessive. Yang ni, ability to roll the tongue adalah dominant. Okay. Dan tak boleh gulung lidah adalah, rasa macam mengada je lelaki ni. Dia tak cuba pun nak gulung lidah. Sebab dia buka dengan saya pun tak boleh kalau nak gulung lidah. Kalau nganga je tu. Inheritance juga betul. Tinggi pun inheritance. So carilah lelaki yang tinggi. Okay. So saya nak kenalkan siapa lah yang dapat jumpa inheritance mechanism ni. So ada saintis ni nama dia Gregor Mendel. Dia tengok dia tengok ciri-ciri kacang peas tu. So dia buat eksperimen kacang peas. Okay. Dan dia buat satu gambar rajah schematic diagram tentang inheritance. Okay, so ada dua perkataan baru lagi kita nak kena faham, iaitu Mendel. Nama saintis tadi Mendel. Kamu ingat nama belakang dia je. Okay, so Mendel asal ni Sina ni. Okay, Gregor Mendel Okay, Gregor Mendel ni yang akan terangkan inheritance ni secara schematic diagram. Okay. So, dua perkataan baru kamu belajar, iaitu genotype dengan phenotype. Yang kita buat huruf H besar, H besar, H kecil, B besar, B kecil tu, semua tu adalah genotype. Dia adalah genetic information in organism. So B besar, B besar, B besar, B kecil, B kecil, B kecil. Itu adalah genotype. Phenotype tu lah dia punya karakteristik, trait dia. A physical characteristic shown in organism. So contoh phenotype adalah black hair, blonde hair. Ini adalah phenotype. Okay. Okay. So, ada perkataan baru lagi, homozygote. Homozygote, heterozygote, monohybrid cross. Pelik. Saya kata hari ni nama dia semua pelik-pelik Okay. Kalau homozygote, kalau dua-dua dia sama dia punya genetik dia. Okay. Homozygote ni contohnya dia dua-dua huruf besar. T besar, T besar. Itu identical genes. Ataupun T kecil, T kecil. Itu adalah homozygote. Tapi kalau kita heterozygote, dia individual with two different genes. Okay, contohnya T besar, T kecil. Itu adalah heterozygote. Huruf besar, huruf kecil. Okay, monohybrid cross, a cross carried out to study the inheritance of a single trait. Nanti kita akan belajar monohybrid cross ni macam mana rupa dia. Okay, the offspring of the first generation of the cross forms the first filial generation. Okay. Okay. So banyak perkataan sini yang sangat jargon seperti homozygote. Okay, so homozygote dia sama genes. So huruf dia kena besar sama ataupun huruf kecil dia sama. Heterozygote pula dia ada huruf besar, huruf kecil. Monohybrid nanti saya tunjukkan. Dan offspring, anak kepada yang cross form ni adalah first filial generation diwakili dengan F1. Okay. So, okay, ini schematic diagram. Ini part ni kamu kena tengok. Iman. Tapi kalau homo tu dia tak boleh inheritance sebab dia ada sperma je. So tak boleh inherit. Okay. So kita akan belajar schematic diagram of monohybrid crossing for heights. Okay, nama pun pelik kan. So kita pecahkan perkataan dia, schematic diagram. So schematic diagram tu apa? Yang ini kita panggil schematic diagram.
Yang H besar, H kecil, H besar, H kecil. Lepas tu dia meiosis. Okay, lepas tu dia jadi gamet. Gamet apa? Gamet. Gamet apa? Okay, very good. Sperm dia ataupun ovum dia. So, gamet dia. So, bila gamet ni, dia bersenyawa, dia fertilize, dia bergabung, sperm dengan ovum, dia jadi anak. Okay, so ini adalah offspring dia. So, kita kata F1 ni adalah generasi yang pertama. F1. Okay, nanti kalau generasi kedua, kita ambil yang generasi pertama ni, kita kahwinkan lagi. Itu generasi yang kedua. Okay, saya ulang So, yang atas ni adalah dia punya parents phenotype. Phenotype tadi adalah karakteristik. So, daripada genotype ni, dia ada H besar, H kecil, H besar, H kecil. So, dia punya ciri dia adalah tall. Okay. So, maksudnya H besar ni adalah dominant. Dia menunjukkan ciri tall. Dan H kecil ni adalah menunjukkan ciri dwarf. Okay, dwarf tu apa? Dwarf. Dwarf tu apa dwarf? Kerdil kecil, pendek So, so maksudnya ciri dia kat sini adalah tall sebab dia ada H besar. Okay. Lepas tu, Nazira, samalah kita. Okay. Lepas tu, bila dia meiosis, dia terbahagi dua kan? So, dia ada huruf H besar, H kecil, H besar, H kecil. So, gamet genotype dia ada huruf H besar dengan H kecil. Lepas tu, gamet ni dia akan bersenyawa. Okay, kamu tengok garisan dia, dia tak akan bersenyawa dengan diri sendiri. Nampak ni? Garisan dia mesti satu daripada mak, satu daripada ayah. Okay? Yang ni pula satu daripada mak, satu daripada ayah. Macam tu. Dia tak akan diri sendiri. Yang ni pula satu daripada mak, satu daripada ayah. Gitu. Satu daripada mak, satu daripada ayah. So, dia akan bersenyawa, fertilize. So, kalau H besar dengan H besar, hasilnya jadi H besar, H besar. Seterusnya H besar, H kecil, H besar, H kecil. Dan H kecil, H kecil. Okay. So, daripada genotype yang ni, okay. So, kita boleh teka dia adalah, kita boleh teka phenotype dia. So, dia tall ke short? So, kalau H besar, dia tall lah. H besar, H kecil, dia tall. Kenapa H besar, H kecil, dia tall? Kenapa H besar, H kecil, dia tall? Sebab dia dominan Tall tu dominan. Dia kuat, betul. Dia kuat. Okay. Dia dominan, so dia tunjukkan ciri dia. Tapi kalaulah dia ada H kecil, H besar tak ada, so barulah ditunjukkan ciri dia short. Boleh faham tak sini daripada diagram ni? Okay, daripada diagram ni. Okay, so label kat tepi ni penting Label kat tepi ni penting. Okay, ni. Kamu ada PDF tu kan? Nanti kamu tengok So, saya terangkan dulu. So, untuk parent phenotype yang pertama, dia pure breed. Pure breed ni maksudnya dia tall dia T besar. Lepas tu pure breed dwarf. Maksudnya T kecil. Maksudnya pure breed yang tall dengan pure breed yang dwarf ni dia kahwinkan. Lepas tu, bila dia bermeiosis, yang tall P plan yang pure breed ni dia akan hasilkan dua-dua T besar. Yang ni pula dua-dua T kecil. So, bila dia bersenyawa, semuanya akan terhasil T besar, T kecil, T besar, T kecil, T besar, T kecil, T besar, T kecil. Dan hasilnya, semua anak dia akan jadi tall. So, untuk F1, semua anak dia menunjukkan trait tall. Okay, very good. Okay, so apa jadi kalau tadi tu yang kita ambil anak dua ni.
kita kahwinkan dia. So sekarang ni dia dah bukan pure breed Sekarang dia dah bukan pure breed, dia dah jadi hetero dah. Dia jadi heterozygote. Okay. So kita cuba buat sama-sama. Okay. So cuba lukis diagram. Okay. Tadi yang ni T besar T kecil. Oh, semua datang hari ni. Oh, very good. Alhamdulillah 30 orang. Okay, ni. So kalau kita tengok sini, tadi kalau ini adalah homozygote. Kalau kahwinkan pure breed ni, dia hasilkan gamet dia T besar, T kecil. So hasilnya anak dia adalah tall. Okay. Okay, kalau kamu nampak, atas ni kita panggil dia phenotype sebab nak tahu tall ke ataupun dwarf. Lepas tu, genotype dia huruf tu. Okay. Kalau kamu nampak sini, anak panah ni anak panah ni mewakili meiosis. Soalan ni selalu keluar dalam exam. Okay. So, apakah proses yang berlaku pada A? So, sini adalah bermeiosis. Kenapa dia bermeiosis? Can someone tell me why this is called meiosis? Betul. Dia punya saya divide, kalau mitosis pun divide juga. Sebab dia produce gamet. Dia produce reproductive cell. So, yang ni adalah gamet. Ni gamet. Okay. So, ini adalah gamet genotype. Genotype. Ciri dia. Okay. So, gamet genotype dia T besar, T kecil. Lepas tu, okay, anak panah yang ni pula mewakili Ainul Imanina. Dia bukannya divide gamet. Dia divide membentuk gamet. Itu maksud dia. Division tu membentuk gamet. Membentuk productive cell. Okay. So maksudnya di divide tu nak membentuk jadi sperm. Ataupun dia divide tu nak membentuk ovum. Bukannya di divide yang sperm tu. Okay. So nak produce gamet tu, betul. Jangan. Okay. So untuk yang anak panah kedua ni, dia mewakili fertilization. Maksudnya sperm, mungkin ni sperm, ini adalah ovum. So sperm ni dia jumpa ovum ni, dia gabung jadi baby. Syahidah Najwa. Okay. So yang atas ni dia membentuk gamet, yang bawah ni dia fertilize. Okay. Okay. So sekarang ni dia jadilah F1 offspring. Maksudnya dah anak yang generasi pertama kita panggil dia F1. Okay. Sekarang ni apa jadi kalau F1 ni kita kahwinkan antara satu sama lain? So saya boleh padam lah ni. Saya padam ni. Apa jadi kalau F1 generation kita kahwinkan antara satu sama lain? Tapi ini adalah P, bukannya kita kahwin adik-adik Ni P. P tu apa P? Kacang Ni kacang. So dia bukannya ada adik-adik pun Okey, sekejap saya padam. Jana tak dengar ke Jana? Okey, sekarang ni yang F1 ni, Falisha, F1 ni anak dia ni kita kahwinkan. So tadi T besar T kecil kan? T besar T kecil, yang ni pun T besar T kecil. Okey. So apa ciri dia? Apa phenotype dia? Kalau T besar T kecil. Okey, very good. Tall. Sini pun tall lah. Okey, faham ni? So sebab kita kahwinkan yang generasi yang pertama tadi. Okey. Lepas tu dia bermeiosis. So macam mana dengan gamet dia? Very good. T besar, T kecil. T besar, T kecil. Betul? Okey. Lepas tu tengok anak panah. Yang ni T besar ni kahwin dengan yang ni. So apa yang dia punya genotype ni? Okey, very good. T besar. Okey, apa genotype untuk yang kedua ni?
Yang ni T besar. Okay, yang ni ke sini. So, dia jadi T besar, T kecil. Okay, yang ni pula T besar, T kecil. Very good. Okay, yang last kali. T kecil, T kecil. Itu adalah genotype dia. Macam mana dia punya phenotype dia? Phenotype dia. Okay. Apa yang saya kena tukar ni? Phenotype dia apa pula? Very good. Tall, 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 short. Okay, ataupun dua apa tadi kan? Okay. Okay, very good. Okay, kita tengok balik tadi. Tadi adalah, yang ni, tadi yang tadi F1 kan, hasil generasi dia. Yang ni bawah ni jadi F2 lah. Filial yang kedua, generasi yang kedua. Faham tak? Yang ni akan tukar jadi F2. Okay, tadi generasi yang pertama, okay, kita boleh cakap 100%, okay, kat sini kita boleh cakap, okay, 100% offspring adalah tall. 100% offspring are tall. Ni faham ni ayat dia? Okey, ataupun nisbah. Dia tak ada nisbah lah sebab dia tall ni semua. Okey. Tapi macam mana pula dengan yang ni? Dia bukan 100% tall lah. So sekarang ni berapa persen dah? 90%? Weh, kau macam mana Aina kau kira? Okey. 90%. 75%. Sebab dia ni kan 3/4. Ataupun kamu boleh wakilkan dengan nisbah. Ataupun, bukan nis nisbah nisbah dia. Okay. Kalau tall to short ataupun tall to dwarf. Okay, sama dengan 3 to 1. Macam ni. Bukan 3/4 3/1. Okay, 3/1. Sebab kita nisbahkan 3 dengan 1. Sebab dia tambah semua tu. 4 tu sebab dia tambah semua. Okay, boleh faham tak schematic diagram ni? Okay, boleh Okay, so schematic diagram ni saya nak kamu buat template banyak-banyak supaya kamu boleh buat untuk pelbagai trait yang lain. Yang ni tall. So kita boleh tukar dengan hair color, kita boleh tukar dengan skin color, kita boleh tukar dengan color blindness. So template dia lah kalau kita kosongkan ni lah. Kita kosongkan ni. Maksudnya yang melukis banyak-banyak nanti kita isi je dalam dia. Okay. Tak apa, nanti kita teruskan. Okay, ini yang saya dah terangkan tadi. Tall, dwarf. Okay. Ini kalau manusia Okay, kalau manusia, kalau ability to roll tongue dia adalah B besar. Unable to roll tongue dia B kecil. Okay, so kita pergi balik dekat PowerPoint tadi. Okay, so kita copy ni. Paste ni. Okay, kita panas saya patutnya copy paste yang kosong. Okay, so dia punya rupa dia semua sama. Okay, sekarang ni pula kita pakai mak dengan ayah. Okay, so kita copy ni. Paste. Okay, so sekarang ni ini adalah kita panggil dia ni father. Okay. Yang ni pula kita panggil dia mother. Okay. Anak panah dia kekal. Betul. Ada soalan. Okay, ni saya tanya. So, anak panah tu kamu boleh buat asalkan, kalau kamu tengok anak panah dia ni, anak panah dia mesti 2 keluar pada bulat ni.
Dan 2 yang masuk pada kotak ni. Kalau lebih tu salah. Kamu punya diagram tu. Ni satu trait tu bersamaan dengan untuk seorang anak ke untuk anak lain. Ini adalah kita panggil percentage. Kalau anak dia ada 8, so percentage dia untuk dapat setertentu adalah jadi kita bukan semua anak. Dia bukan untuk satu anak. Kita kira percentage sekarang ni. Kebarangkalian untuk anak tu semua tol ataupun satu dwarf. Ni tak satu. Dia adalah kebarangkalian. Okey. Okey, so sekarang ni kita nak buat kebolehan menggulung lidah. Kita boleh roll atau tak boleh roll. Okey, father ni boleh roll the tongue. Mother ni tak boleh roll the tongue. Unable, cannot. Okey. So, kat sini dua dia adalah dominant. Dia ngantuk. Macam mana kau tahu Fahal? Dia ngantuk. Okey. So, B besar. Yang ni B kecil. Okey. So, kamu boleh teka tak? Anak dia tu boleh tak roll ataupun unable to roll? Boleh tak kamu teka berapa percentage? Okey, saya biarkan kosong. Kamu jawab dulu. Saya bagi 1 minit. Berapa percentage kat sini? Okey. Imanina terus kata boleh. 1% kan? Pandai kamu. Okey, so anak dia 1% boleh roll sebab ayah dia dah dua-dua dominan. Okey. So dekat sini adalah huruf B besar. Okey, yang ni huruf B kecil. Okey. So dekat sini adalah B besar, B kecil. Semua pun B besar, B kecil kan? B besar, B kecil. B besar, B kecil. B besar, B kecil. So, berapa persen offspring can roll their tongue? 100%. So, anak dia semua InsyaAllah boleh roll the tongue. Okay? Anak-anak yang hebat. Orang ni pandai je buat komen. Okay. Okay, sekarang ni kita nak sex determination in human being. Okay? Apa maksud sex determination of human being? Gender, betul. Kita nak tentukan gender anak dia. So sekarang ni kamu nak tengok kan orang zaman dulu kan, kalau macam dia kahwin, lelaki dengan perempuan dia kahwin, asyik dapat anak perempuan je, lepas tu dia salahkan perempuan. Okay, nanti kita tengok siapa yang punya sebab yang siapa yang menentukan anak ni, lelaki ke perempuan Okay. So asyik kahwin lain, tetap anak dia semua perempuan. Bukan ni. Okay, nanti kita tengok siapa yang tentukan jantina, lelaki ke perempuan Okay, so all male and female have 46 chromosomes. Ini kita dah belajar semalam kan? Okay, all male and female have 46 chromosomes. Okay, they are all made up of 44 autosome. Autosome ni adalah yang bukan seks dan 2 lagi adalah sex chromosomes. Okay, so 44. Lepas tu daripada kromosom 1 sampai 22 semua ada autosome. Ada 2 sex chromosomes. The sex chromosomes are different. There are 2 copies of X chromosomes in female, but the males have X chromosome and Y chromosome. Okay, setakat ni ayat ni dalam slide ni okey Maksudnya kamu kena ingat kalau perempuan dia 44 plus XX Kalau perempuan dia 44 plus XX. Kalau laki 44 plus XY. 44 tu adalah autosome yang lain yang tunjukkan ciri rambut kau, ciri pendek, panjang, kulit kau. 44 tu autosome yang bukannya sex chromosome. Yang belakang tu XX dengan XY tu yang menentukan laki atau perempuan. Okey. Yang bukan yang ke-46, yang ke-23. Sebab dia pasangan. Pasangan yang ke-23 tu adalah gender. Okay. So dia kena berpasangan
So pasangan 1, 2, 3, 4. So 22 pasang adalah autosom. Dengan pasangan yang ke-23 tu adalah seks kromosom. Dia kena berpasangan Autosom adalah kromosom yang bukan seks. 1 sampai 22 tu ada function lah. Function dia adalah tinggi, rendah, kulit, mata hitam, putih. Putih pula. Mata hitam, mata biru. Kening lebat, kening tak lebat. Telinga cuping, tak ada cuping. Yang autosomes. Tapi yang seks kromosom ni, yang pasangan yang ke-23 tu. Sila cakap tadi kan. Okay? Pasangan yang ke-23 tu yang sahaja yang seks kromosom yang menentukan jantina. Janganlah kata 1 sampai 21 tak ada function. 1 sampai 22 tak ada function. Okay, boleh cakap ni? Okay, so saya teruskan So kalau male, dia 44 plus XY. So semua ni 44. Yang hujung ni XY. Okay. Kalau female, okay, semua ni 44, yang hujung ni X dengan X. So 44 plus XX. Okay, so kalau sajak tu dia 44 plus apa? Forty-four plus unknown. 44 ABCD. Tak ilah. Dia 44 plus XY. Dia XY Allah, macam-macam kau ni. Okay, nanti kita akan belajar apa jadi kalau X terlebih, Y terlebih, Y dia kurang. Nanti kita panggil dia adalah mutation. Kita akan belajar mutation. Okay, so kita tengok gambar rajah skema ni. Kita buat kita buat gambar rajah skema. Schematic diagram. Okay, so kita copy ni, kita paste ni. Okay, so ini adalah father, ini adalah mother. So ulang balik, father apa dia punya genotype dia? 44 plus XY. Kamu kena tulis 44 tu sebab dia masih ada kromosom yang lain. Okay, mother pula 44 plus XX. Very good. Okay, lepas tu dia bermeiosis. Bukan sama dengan janda, dia tambah. Lepas tu dia bermeiosis. Dia bila bermeiosis, dia jadi separuh lah kan. So sini berapa? 22 plus X. Very good. Okay, yang ni pula 22 plus Y. Okay. Lepas tu yang ni pula dua-dua adalah 22 plus X. Dan yang ni adalah 22 plus X. Okay. Very good. Okay, so sekarang ni kita kahwinkan kita fertilizekan dia. So kalau 32 plus X dengan 22 plus X, dia jadi apa kat sini? Apa ini matematik. Okay, ini adalah 44 plus XX. Yang ni pula, kalau ni adalah X, ini pun X, ni adalah sama juga 44 plus XX. Okay, yang ni Y, yang ni X, so dia 44 plus XY. Very good. Yang ni pun sama, 44 plus XY. Okay, itu adalah genotype dia. So, phenotype dia apa kat sini? Phenotype dia. Untuk yang 44 plus XX. Apa phenotype dia? Okay, very good. Dia adalah male. Yang ni? Ini male ke? Ini female. Okay. Okay, yang ni pun female. So, female. Male. So, berapa peratus female? Berapa peratus male? Okay, so 50% female ataupun male. Okay. So, apa dia punya nisbah? Dia punya ratio untuk male to female?
Apa ratio dia? Very good. 1 to 1 So nisbah male to female adalah 1 to 1. 2 pun boleh juga. Boleh dua-dua sebab dia 2 nisbah 2. So dia 1 to 1 lah. Boleh kecilkan. 2 to 2 ataupun 1 to 1. Okay, so maksudnya apa kebarangkalian untuk dapat anak lelaki? 50%. Apa kebarangkalian untuk dapat anak perempuan? 50%. Okay. So, dekat sini, siapa yang tentukan jantina ni? Laki ke perempuan ni? Siapa yang tentukan jantina? Laki kan? Bapa Okay. Sebab dia ada X dengan Y. Yang perempuan ni dia ada X dengan X je. So, dia bergantung kepada kromosom yang, gamet yang bawa X ataupun gamet yang bawa Y. Boleh? Cakap ni boleh So, penentuan jantina adalah daripada sperma tu sendiri. Okay. Okay, very good observation. Okay, ini saya dah beritahu tadi. So, untuk dapat female or male dapat 50% ataupun ratio dia 1 to 1. So, every pregnancy, the chance of the female or male newborn is 50%. Okay. So, sebab tu lah orang putih dia suka buat gender dia teka tu kan, yang pakai warna pink atau warna biru. Kamu tengok tak yang parti dia tu? Dia buat parti untuk dia tentukan gender anak dia. Ada tak apa-apa. Dia ni macam bosan sangat sampai buat parti parti tu Okay, saya tunjukkan mana saya buat contoh lah YouTube ni. Contoh lah. Ada yang pecah melon kan. Yes, baby gender party. So ada macam-macam lah. Boy or girl. Dia ni bosan sangat Padahal boleh je tanya dekat doktor tu je dah. Aku sudah tahu dah. Okay, yes. Kenapa Nisa Najwa? Okay, tanya. Okay, Nisa Najwa tanyalah. Sudah tanya. Okay, Mira nak pun nak tanyalah. Mana ni? Tak ada pun tanya. Macam mana nak tahu sperm lelaki tu X ke Y? Tak boleh lah. Mana boleh berjuta-juta kot. Oh my god. Ikut rezeki kan? Cari faham je lah. So, ini adalah kebarangkalian. Kita belajar pasal kebarangkalian. Kemungkinan untuk dapat anak lelaki atau perempuan tu adalah 50%. Itu yang tunjukkan. Tapi kita tak ada. Melainkan kamu buat permainan beradas kan. Melainkan kamu buat permainan beradas, kamu pilih the most strongest, the strongest sperm. Dan kita tentukan sperm tu adalah mesti jantina XY. Mesti X. Boleh lah. Tapi susah tunjukkan. So itu adalah kebarangkalian. Okay. So ni soalan dia, hot question. Mr. Tan and Mrs. Tan have 2 children. Their first children is a boy and the second child is a girl. What is the chance that the third child being a girl? So jawapannya mestilah 50%. Jawapannya mesti 50%. Sebab kita tak ada tentukan. Walaupun sebelum tu laki ke perempuan, kita tak boleh tahu. Kebarangkalian mesti 50%. Okay. So kita teruskan. Okay, mutation. So dah habis dah untuk hari ni. Yeay. Belum. Husa. Husa tu dia ada masalah dekat Y kromosom dia. Okay. Sajak tu dia XY. Cuma dia punya otak dia fikir dia lelaki, dia perempuan. Dia masalah hormon lelaki, hormon perempuan. Okay, Farisha. Okay, tanya. Macam mana kalau pada dua right handed tu? Dia
Dua-dua dia lah. Okay. Soalan, saya nak jawab soalan Aina Humaira ni. Anak dia kenapa boleh left-handed? Sebab mungkin dia adalah heterozygote. Parents dia right-handed sebab dia dua-dua heterozygote. So kita pergi balik gambar raja skema ni. Okay. So kita buat contoh dia. Kita buat contoh. Kalau right-handed adalah R besar. R besar. Okay. So maksudnya kalau dia right-handed, maksudnya dia ada dominan dia R besar. Tapi ada anak dia yang R kecil yang left-handed. So sini adalah right-handed. So daripada anak kita boleh tahu mak dia heterozygote ke homozygote. Kamu ingat tak heterozygote dengan homozygote ni? Okay. So macam mana anak dia tu boleh left-handed sebab mungkin mak dengan ayah dia adalah heterozygote. Okay. So mungkin adalah mak ayah dia adalah R besar R kecil. R besar R kecil. Okay. So bila dia bermeiosis, dia hasilkan gamet R besar R kecil, R besar R kecil. Okay. Lepas tu bila dia bergabung, dia bersenyawa, fertilize, so dia jadi R besar R besar. Ini jadi R besar R kecil. Yang ni jadi R besar R kecil. Last kali jadi R kecil R kecil. So anak dia, yang ni right-handed, tapi boleh dapat anak dia yang left-handed. Faham ni? Tapi kebarangkalian dia 1/3 lah. Kebarangkalian dia 1/4, sorry. Jadi sebab dia 1/3. Okay? Sebab tu boleh mak ayah right-handed, anak dia left-handed. So anak dia dapat yang recessive tu, betul. So dua-dua dia recessive. Okay, itu adalah soalan yang sangat bagus. So jangan kata, alah mak ayah aku lain tapi aku lain. Tak, sebab mak ayah dia adalah pembawa. Ini kita panggil dia carrier. Walaupun dia tak tunjukkan sifat tu, dia adalah carrier kepada sifat yang recessive tu. Okay, Farah dia kata hetero dengan hetero. Ulang balik kanak-kanak, heterozygote maksud dia apa? Heterozygote maksudnya dia ada different genetic. So sini genetik dia different genes kan. So ni genetik dia right-handed dan R kecil ni adalah left-handed. Different genes. Tapi kalau dia adalah homozygote, dia dua-dua dia huruf besar ataupun dua-dua dia huruf kecil. Farah faham tak tu? Homozygote, huruf besar dia sama ataupun huruf kecil dia sama. Heterozygote, dia ada huruf besar, huruf kecil. Okey Farah? Okey Okey, tadi aku jangan Ainul Imanina. Suka sangat emosi. Monohybrid cross tu yang ni lah, kita macam tak tengok benda lain. Kita tengok sifat pendek panjang dia ataupun kita tengok tangan kanan kita kiri monohybrid cross. Maksudnya satu je ciri kita tengok. Kita tak tengok daun hijau kuat ke ataupun daun hijau muda ke. Kita tengok monohybrid. Satu je. Okay. So kita dah habis. So saya nak tanya soalan. Kita akan keluarkan apa? Kita akan keluarkan wheel kan. But habiskan. Okay, semalam kita tambah nama je lah. Ada Nur Syazwani. Okay, lepas tu kita tambah lagi Ainur Imanina. Semalam Ainur Imanina terpilih walaupun dia tak ada. Okay, 2 orang ni kan. Siapa lagi seorang yang semalam? Saya dah remove semalam ni. Syafiqah ke?
Wanidah lambat dah. Syafika kan? Okey. Ni Syafika dah ada dah ni. Okey. So kita redha je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasmin. Nur Atirah Yasmin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, soalan dulu. Tanya soalan Lisa tidur ya soalan. Saya tanya soalan. Okey, bagi saya maksud phenotype. Maksud phenotype. Okey. Dapat tak soalan saya? Okey, Iman ni nak jawab. Wah, bagus. Tapi kita tengok siapa yang lucky person Nazira. Okey, Nazira. Because girl. Okey, because girl. Apa maksud phenotype? Farisha takut. Okey, Nazira. Apakah maksud phenotype? Okey, maksudnya ditunjukkan physical characteristic. Very good Nazira, jawapan yang sangat bagus. Okay, next question. Apakah maksud saya bagi maksud Apakah maksud genotype? Genotype. Iman. Ini saya nak jawab dah. Okey, Aina. Bukan genotype. Sana ada kelakar lah. Allah Akbar. Okay, very good. Genetic information. Dia diwakili oleh huruf besar dengan huruf kecil tu kan? Okay. Apa maksud huruf besar dengan huruf kecil dalam genotype? Apa maksud huruf besar dan huruf kecil dalam genotype? Faham tak soalan saya? Okay. Huruf besar tu maksud dia apa? Huruf kecil tu maksud dia apa? Okay. Miza ada tak Miza? Miza, dah tidur ke? Okey, betul. Dominan atau resesif. Okey, mana satu dominan, mana satu resesif? Mana satu dominan, mana satu resesif, Miza? Okey, very good. Yang huruf besar adalah dominan dan huruf kecil adalah resesif. Okey, very good. Okey. Soalan seterusnya. Okey. Saya bagi tahu dia punya huruf dia. Kamu beritahu anak dia berapa percentage daripada schematic diagram ni. Okey. Contohnya kat sini dia straight hair. Yang ni pula curly hair. Okay. Lepas tu Bat mana Bat? Hidup ke? Dah bangun belum Bat? Okay. Straight hair diwakili dengan huruf S besar, S kecil. Curly hair diwakili dengan S kecil, S kecil. Okay. Boleh tak beritahu saya berapa percentage yang straight hair untuk anak dia? Ya ke 75%? Kak buat lagi Imanina. Berapa percentage anak yang straight hair? Tengok, buat betul-betul. Jangan jawab terus. Buat betul-betul. Buat schematic diagram. Contek kat tepi. Tak semua jawapan semua salah.
Okey, so saya akan kamu buat dulu. Okey. Saya nak S besar, S kecil, S kecil, S kecil. Ni. Dia punya ni. Schematic diagram dia. Yang ni saya dah padam. Ni kita padam ni. Straight hair adalah S besar, S kecil. Curly hair, S kecil, S kecil. Fikir betul-betul. Jangan main jawab je. Okay, fikir tapi buat juga. Buat dalam kerja ni. Buat ni. Saya nak berapa percentage anak yang straight hair. Berapa percentage anak yang straight hair. Okay. Okay. Saya tengok macam-macam jawapan dah korang ni. Saya nak tumbuk je tu mesti. Okay. Insyirah. Awak saya punya ni sekat. Okay. Insyirah. Mana Insyirah? Insyirah ada ke? Okay, Insyirah. Berapa persen? Berapa persen anak yang straight hair? Bukan straight straight hair. Tak fokus ni. Okay, tak marah. Okay. So, 50%. Betul tak semua? Betul tak? Okay, betul kan? Sebab kat sini dia jadi S besar, S kecil. Okay. Lepas tu dia S kecil, S kecil. Okay, yang ni pula S besar, S kecil. S besar, S kecil. S kecil, S kecil. S kecil, S kecil. So, 2 orang straight hair, 2 curly. So, bila 2-2, maksudnya 50%. Dia macam gender tadi macam seks tadi. Okay. Bisa sendiri ke kecil. Satu kena tulis betul-betul Okay. Okay. Saya nak padam. Saya nak padam ni. Semua saya nak padam. Okay. Saya dah padam ni. So, ini adalah schematic diagram. Okay. Ini adalah schematic diagram. Boleh tak beritahu saya untuk yang row. Sekejap saya tulis dulu ni curly. Curly hair. Yang ni pun curly. Okay. Untuk yang row yang ni. Row yang ni. Saya tunjukkan. Okay, row yang ni Untuk row ni. Row ni. Apa nama dia? Apa label dia? Kita akan label. Iman nak lagi dah bagi tanda. Nanti kan kena panggil kan. Kata tidur tak kan? Okay. So, untuk yang row ni. Apa tak row yang S besar, S besar, S besar, S kecil ni. Untuk row yang ni. Apakah kita label? Kita label dia apa? Okay So. Okay, sila. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah gadis yang bertuah? Dia. Okay, dia. Kita label dia apa dia? Yang ni. Kita label dia apa? Dia angon-angon tengah tidur. Dia ada tak? Sian. Okay, row ni kita label apa dia? Hilang ke dia?
Sabar guys. Okay, yang lain boleh teka tak? Apakah kita label untuk row yang ni? Kita label apa? Okay. Nazira nak jawab. Okay. F1. Okay, jawapan yang tepat adalah offspring genotype. Kalau tak tulis F1, F2 pun tak apa Tapi yang penting genotype tu penting. Tak apa dia. Nanti kamu tengok video. Siapa kamu. Okay. So, jawapan yang tepat adalah genotype. Offspring genotype. Okay, untuk next question. Apakah proses untuk dekat kawasan ni? Kawasan ni. Apa nama proses dia? Apa nama proses dia? Okey, kawasan ni Okey, so saya pusing roda. Ilya nak jawab. Okey, Ilya, apa nama dia? Proses dekat selepas parent tu? Betul, jawapan dia meiosis. Okey, so dia bermeiosis. So dia menghasilkan apa? Ni, dia menghasilkan apa? Bila dah bermeiosis, dia hasilkan apa? Okey, bermeiosis dia hasilkan apa? Okey, Atira Syahira. Atira Syahira, lepas dia bermeiosis, dia hasilkan apa? Allah, cikgu. Kenapa? Terkejut saya. Ni. Okey. Tadi Ilya kata yang ni dia bermeiosis Parents dia, sel dia bermeiosis. Bila bermeiosis, dia hasilkan apa ni? Kita label kat sini. Tak fokus ni Atira. Orang lain? Asal ke nak? Aina Humairah salah. Bukan genotype. Betul. Okey, betul. Okey. Jawapan yang tepat dia hasilkan gamet. Tapi label kat sini gamet genotype Dia hasilkan gamet. Okey. Tapi kat situ kita label gamet genotype. Very good. Okay, so sini genotype. Okay, so lepas gamet ni pula dia buat sesuatu, dia menghasilkan anak. So apa proses dekat situ? Okay, dekat sini. Ini gamet kan? So gamet ni pun buat sesuatu, lepas tu anak pun terhasil. Kalau dah terima mana dia. Okay, Aina Humairah. Apa yang berlaku antara gamet tu? Betul. Jawapannya berlaku fertilization. So dapatlah offspring. Very good. So okey tak hari ni? So habis hari ni? So okey tak? Faham tak konsep hari ni? Okey, esok pula. Nanti akan datang. Okay, saya akan keluarkan soalan dekat Google Classroom. Kamu cuba jawab. Okey. So minggu depan kita akan sambung. Kita akan sambung dengan penyakit mutation. Wani. Okey, Wani. Saya bagi soalan khas untuk Wani satu soalan Wani Wani, saya nak tanya. Saya tanya pasal soalan semalam boleh tak? Wani, jahat tak hari ni? Hari ni lah ni. Jadi kita tengok dia punya ni. Dia punya video ni. Okey. Saya terus. Okey. So ini adalah blonde hair. Wani, ini adalah blonde hair. Okey, ni blonde hair. Dia dominant ke ataupun recessive trait? Ni. Dia dominant ke ataupun recessive trait? Okey, Wani Bani. Blonde hair ni
Dominant ke recessive trait? Mana Wani ni? Hilang dah. Tidur dah. Wani tak tahu. Dominant ke recessive? Dia tak tahu eja, tak apa. Kalau sains ni salah eja tak apa. Wani dah jawab. Sekejap. Wani dah jawab. Wani. Tak apalah cikgu. Apa dah? Okay, baik cikgu. Baik Wani. Okay, hari ni lah. Tak ada pun? Asal saya tak nampak? Mana? Wani nampak tak ni? Tu ada di sisi ni. Yeay, betul. Okay, so saya akan keluarkan soalan dekat GC. Kamu cuba jawab. So maksudnya kalau kamu boleh jawab, alhamdulillah kamu boleh faham tentang cell division dengan inheritance. Kau nak nyanyi lagu apa? Ada lagu sel ke? Ada lah lagu sel. Saya tanya tak? Lagu sel. Cell division. Ada. Saya pernah jumpa. Ada memang. Okay, macam ni. Okay, saya macam ni saya akan cari lagu yang sesuai. Nanti kita akan cuba nyanyi minggu depan next lesson Boleh? Okay. Light on tobacco. Siapa tobacco tu dah. Okay, annyeong. Jumpa lagi. Bye.